Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak murid Ustazah semua? Okey, semalam kita cuti kan? Semalam cuti awal Muharram. Dah baca doa belum? Baca tak doa awal tahun dengan akhir tahun? Kalau dah baca, alhamdulillah. Okey, untuk hari ni, kelas hari ni, bahasa Melayu terus buka buku aktiviti. Okey, terus buka buku aktiviti jilid 1. Kita masih lagi dalam jilid 1. Terus buka muka surat 60. Betul tak? Ya, muka surat 60. Okey, tajuk dia kepentingan sarapan. Okey, buka buku aktiviti muka surat 60, tajuk kepentingan sarapan. Okey. Okey, ini petikan daripada muka surat 60. So, kita nak baca petikan ni sama-sama sebelum kita jawab soalan. Okey, dah bersedia? Semua orang dah buka buku masing-masing? Okey, Ustazah baca, kamu tunjuk. Okey, mesti tunjuk. Tunjuk guna jari. Tak nak tengok je, mesti kamu tunjuk buku kamu tu. Okey, boleh? Okey, jom kita mula. Aktiviti 3. Baca, fahami dan tulis jawapan. Kepentingan sarapan. Kaiseng sering mengantuk di dalam kelas. Apabila disoal oleh Cikgu Hanita, rupa-rupanya Kaiseng tidak bersarapan sebelum ke sekolah. Mengapakah kamu tidak bersarapan sebelum datang ke sekolah? Tanya Cikgu Hanita kepada Kaiseng. Saya tidak berselera untuk makan pada waktu pagi, cikgu. Jawab Kaiseng. Oh, kamu tidak boleh begitu. Perut kamu akan kosong jika kamu tidak bersarapan. Sarapan itu penting untuk tenaga bagi badan kamu. Kamu memerlukan tenaga untuk menumpukan perhatian di dalam kelas. Cikgu Hanita menasihati Kaiseng. Kaiseng mengangguk tanda bersetuju dengan kata-kata Cikgu Hanita. Baiklah cikgu, saya akan bersarapan sebelum ke sekolah. Terima kasih cikgu. Sama-sama Kaiseng. Semenjak hari itu, Kaiseng memastikan dia bersarapan sebelum ke sekolah. Hasilnya, Kaiseng semakin maju dalam pelajarannya. Okey. Petikan ni bercerita dialog antara siapa? Antara Kaiseng dengan Cikgu Hanita. Agak-agak ni dekat mana ni? Cikgu Hanita, ada Kaiseng, ada perkataan kelas. Agak-agak situasi ni dekat mana? Mestilah dekat dalam kelas, dekat di sekolah. Okey, dia cerita pasal apa ni? Cikgu Hanita ni tegur Kaiseng kenapa dia suka mengantuk dalam kelas. Rupa-rupanya sebab apa dia mengantuk? Ya, sebab dia tidak bersarapan. Tak sarapan sebelum datang sekolah. Sebab itulah dia mengantuk. Bila dia tak sarapan, cikgu kata perut dia akan kosong. Kemudian dia tak ada tenaga, betul tak? So cikgu dia bagi nasihat, kalau tak ada tenaga, nanti tak boleh tumpukan perhatian di dalam kelas. Okey, boleh faham tak petikan ni? Boleh faham kan? Senang je kan? Okey, jom kita tengok soalan. Okey, kamu boleh terus buka muka surat 61. Sebelah dia tu. Okey, jom kita tengok soalan yang pertama. Di manakah Cikgu Hanita berbual-bual dengan Kaiseng? Di mana? Di mana ni kata tanya untuk tempat. Di mana? Okey, kata tanya untuk tempat. Jadi dekat mana? Cikgu dah Ustazah bagi tahu tadi kan, dekat? Iya, dekat dalam kelas. Macam mana nak jawab soalan ni? Okey, macam biasa Ustazah cakap, kata tanya kat depan ni kita tak payah salin, kita buang. So kita ambil terus Cikgu Hanita berbual-bual dengan Kaiseng. Salinlah balik. Cikgu Hanita berbual-bual dengan Kaiseng di dalam
kelas. Inilah jawapan dia. Di dalam kelas. Ataupun kamu nak tulis di sekolah pun boleh diterima. Kalau kamu tulis di dalam kelas, lebih spesifik lah. Di dalam kelas. Ataupun di sekolah. Boleh tak nak tulis di rumah? Macam mana pula Cikgu Hanita dengan Kaiseng ada dekat rumah? Tak boleh lah. Jadi di dalam kelas. Okey, boleh faham? Okey, senang je kan? Kita tengok soalan yang kedua. Apakah yang berlaku sekiranya Kaiseng tidak bersarapan? Dia tanya, apakah yang berlaku sekiranya Kaiseng tidak bersarapan? Ingat lagi tak? Kalau tak sarapan jadi apa? Ni. Dia mengantuk. Kaiseng sering mengantuk. Rupa-rupanya Kaiseng tidak bersarapan sebelum ke sekolah. Dia mengantuk. Bila dia mengantuk, apa jadi? Dia tak tumpukan perhatian. Okey, so jawapan dia apa? Okey, sekiranya Kaiseng tidak bersarapan, perut Kaiseng akan kosong dan badannya tidak bertenaga. Okey, jadi kita tengok sebelah lagi. Tengok lagi sekali. Okey. Kaiseng ni mengantuk sebab dia tidak bersarapan. Bila dia tidak bersarapan, ni cikgu dia cakap. Oh, kamu tidak boleh begitu. Perut kamu akan kosong jika kamu tidak bersarapan. Ni dia bagi tahu kat sini. Perut kamu akan kosong jika kamu tidak bersarapan. Bila perut kosong, kamu tak ada, badan kamu tak ada tenaga. Boleh tak? Nampak tak? Sarapan itu penting untuk tenaga bagi badan kamu. So, bila kita perut kosong, nanti kita tak ada tenaga. Okey, so jawapan nombor 2. Apa dia? Sekiranya Kaiseng tidak bersarapan, perut Kaiseng akan kosong dan badannya tidak bertenaga. Okey, boleh. Kalau kamu nak tulis Kaiseng akan mengantuk pun boleh, tapi tambah sikit. Tambah lagi, perut Kaiseng akan kosong dan badannya tidak bertenaga. Okey, boleh. Okey, ni soalan jawapan yang kedua. Kita tengok soalan yang ketiga. Mengapakah cikgu prihatin akan Kaiseng? Kenapa kakak cikgu prihatin dengan Kaiseng ni? Kenapa? Siapa boleh jawab? Okey, ini jawapan dia. Cikgu Hanita prihatin akan Kaiseng kerana mahu Kaiseng menumpukan perhatian di dalam kelas. Kan cikgu dia cakap kena tumpukan perhatian di dalam kelas. Okey, boleh. Mana dia aja. Okey, nampak tak? Kamu memerlukan tenaga untuk menumpukan perhatian di dalam kelas. Sebab itulah cikgu dia tegur. Asyik mengantuk je. Oh, rupanya tak sarapan. Bila tak sarapan, perut kosong, tak ada tenaga. Bila tak ada tenaga, tak tumpukan perhatian di dalam kelas. Jadi sebab tu cikgu dia tegur. Tak boleh lah, kena sarapan supaya supaya Kaiseng menumpukan perhatian di dalam kelas. Okey, boleh. Okey, soalan macam ni kamu sebenarnya ambil je jawapan daripada teks tadi. Senang je, boleh kan? Okey, nanti kamu salin je balik jawapan yang Ustazah dah buat ni. Okey, jom kita tengok soalan yang keempat. Apakah yang akan berlaku kepada Kaiseng sekiranya Cikgu Hanita tidak mengambil berat terhadapnya? Agak-agak apa jadi kalau Cikgu Hanita tak kisah pun, tak ambil berat pun dekat Kaiseng ni? Nampak Kaiseng mengantuk, biarlah. Nampak Kaiseng tak tumpukan perhatian dalam kelas, biarlah. Agak-agak apa jadi dekat Kaiseng?
Boleh fikir tak? Kalau orang tak ambil perhatian dekat kita, apa jadi? Kalau cikgu-cikgu tak ambil perhatian dekat kita, kita tidur pun cikgu biar, apa jadi kat kita? Kita akan tertinggal dalam pelajaran. Okey. Sekiranya Cikgu Hanita tidak mengambil berat terhadap Kaiseng, mungkin dia akan tertinggal dalam pelajaran. Yang ini kamu kena fikir sendiri. Kamu kena fikir apa yang jadi kalau cikgu tak ambil perhatian. So, jawapan dia, dia akan tertinggal dalam pelajaran. Apa lagi kamu nak tulis? Mungkin Kaiseng akan tidur sahaja di dalam kelas. Mungkin Kaiseng tidak menumpukan perhatian di dalam kelas. Boleh juga nak buat macam tu. Tapi yang ini yang Ustazah punya jawapan, dia akan tertinggal dalam pelajaran. Kalau dah asyik tertidur je, boleh faham tak apa cikgu ajar? Mestilah tak faham kan? Cikgu ajar kamu tidur. Kita tidur. Tak faham lah. Bila tak faham, tertinggal dalam pelajaran. Okay, so ini jawapan nombor 4. Kita tengok soalan yang kelima. Soalan yang terakhir. Bagaimanakah Kaiseng menghargai nasihat Cikgu Anita? Okey, apa maksud menghargai ni? Menghargai ni apa yang kita, bila orang buat baik dengan kita, apa kita balas? Kita cakap apa? Bila ada cikgu nasihat kita, kita cakap apa? Kita cakap terima kasih. Betul tak? Kalau kawan-kawan buat baik dengan kita, kita cakap apa? Kita cakap terima kasih. Dan cakap terima kasih contoh cikgu nasihatkan kamu. Jangan tidur dalam kelas, sarapan. Macam Cikgu Hanita ni nasihat Kaiseng. So, Kaiseng cakap terima kasih, kemudian dia buat apa? Dia berubah lah. Kalau cakap terima kasih je, lepas tu tidur balik. Rugilah. Penat cikgu tu nasihat. Kamu cakap terima kasih, lepas tu tidur balik. So, cakap terima kasih dan berubah. Okey. Kaiseng menghargai nasihat Cikgu Anita. Okey, macam tadi, macam biasa salin yang depan ni. Kata soal tak payah salin. Kaiseng menghargai nasihat Cikgu Anita dengan mengucapkan terima kasih dan akan pastikan dia bersarapan sebelum ke sekolah. Boleh? Jawapan dia ada sebenarnya dekat dalam ni. Sini nampak tak? Kaiseng cakap apa? Dia cakap terima kasih. Kemudian semenjak itu Kaiseng memastikan dia bersarapan sebelum ke sekolah. Itulah jawapan dia. Dah ucap terima kasih, kemudian dia berubah. Dia ucap terima kasih dan lepas tu dia sarapan setiap hari sebelum ke sekolah. Okey. Dah siap sampai soalan yang kelima. Sebenarnya yang ini banyak kali dah kan Ustazah ajar cara nak jawab soalan pemahaman. Soalan jawapan-jawapan dia semua dah ada dalam teks. Cuma kita nak cari je mana satu jawapan yang betul. Okey. Okey, itu saja kelas untuk hari ini. Jangan lupa siapkan kerja sekolah. Kamu salin je balik. Kamu pausekan video ni. Kamu salin balik jawapan yang Ustazah dah bagi dalam buku aktiviti. Okey, macam biasa dah siap. Nanti kamu tangkap gambar bagi dekat Ustazah. Okey, jumpa lagi esok. Esok kita akan masuk topik pantun. Boleh? Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.